Namun ada satu perkara yang perlu kita faham. Sebelum seseorang itu ingin murtad, dia ada syarat dia. Syarat dia yang pertama, dia mestilah menjadi seorang Muslim dahulu. Dan apakah sebenarnya maksud Islam? Jadi seseorang itu kalau dia nak murtad, dia mesti menjadi Islam terlebih dahulu. Dan apa sebenarnya maksud Islam? Islam bermaksud tunduk, patuh, taat. Ataupun boleh dikatakan juga selamat. Jadi barang siapa yang tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita gelarkan mereka sebagai Muslim. So apabila seseorang itu dia nak murtad, pertama sekali dia mestilah menjadi seorang Muslim dahulu. Ini syarat untuk seseorang itu murtad. Kenapa saya katakan demikian tuan-tuan? Sebab hari ini bila kita berbicara berkaitan dengan murtad ini, ramai di kalangan kita sebenarnya akan fikir, oh kalau ada orang murtad, kita perlu pancung dia, kita perlu hukum dia dan sebagainya. Setelah saya ceritakan senario yang berlaku, maka boleh kita simpulkan, apakah semua kes-kes ini boleh kita pancung ataupun kita nak hukum bunuh dan sebagainya. Melihat kepada senario-senario yang berlaku, case by case. Salah satu masalah di kalangan masyarakat Malaysia ini tuan-tuan, mungkin ada di kalangan masyarakat kita yang berfikir sebenarnya iman itu boleh diwarisi. Kalau kita lihat senario dekat Malaysia ini, kalau mak bapak dia Islam, anak mesti Islam. Dan kita sangka apabila anak itu Islam, dia mestilah menjadi Islam yang sejati dan sebagainya. Sistem kita dan sebagainya telah menyebabkan seseorang itu mesti menjadi seorang Muslim kalau mak bapak dia adalah Muslim. Namun sejarah telah membuktikan kepada kita, ada Nabi sekalipun tuan-tuan, yang mana anak-anak mereka sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isterinya pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka adalah Nabi. Ini membuktikan kepada kita sesungguhnya iman itu tidak dapat diwarisi. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tuan-tuan, anak-anaknya pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya ceritakan perkara ini tuan-tuan? Sebab kita tidak boleh terlalu mudah dengan mengatakan, okey dekat Malaysia ni kalau mak bapak Islam, anak itu mesti Islam. Dan telah menyebabkan kita kadang-kadang tidak mengambil langkah berjaga-jaga dengan sangkaan kita rasa, oh anak wajib Islam, iman dia akan kukuh dan sebagainya. Tidak tuan-tuan. Jika kita tidak melakukan perkara yang sepatutnya kita lakukan terhadap anak-anak kita, tidak mustahil juga seperti mana yang berlaku kepada Nabi Nuh juga boleh berlaku di kalangan masyarakat kita tuan-tuan. Hatta Nabi Nuh sendiri tuan-tuan, yang begitu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, tidak dapat menyebabkan anaknya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Nikmat Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat iman itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat kisah Nabi Musa pula, Nabi Musa telah dibesarkan di rumah Fir'aun tuan-tuan. Rumah Fir'aun. Namun dia telah keluar sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan telah menjadi seorang Nabi. Hatta kalau kita lihat Nabi Muhammad sendiri pun tuan-tuan, yang begitu sayang kepada pak menakannya Abu Talib. Abu Talib telah banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Talib sendiri meninggal dalam keadaan seorang yang bukan Islam. Ini menunjukkan tuan-tuan, kita sebenarnya tidak boleh memberi nikmat iman itu kepada sesiapa yang kita hendaki, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat iman itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi. Begitu juga kalau kita lihat tuan-tuan, biasanya kes-kes murtad ini tuan-tuan, dia bukanlah orang yang nak murtad ini, dia bukanlah hari ini dia fikir dia terus murtad. Tidak. Dia ada 3 kategori yang boleh kita simpulkan apabila kita nak bercakap tentang golongan-golongan yang ingin murtad dan sebagainya. Yang pertama sekali adalah orang yang bercadang. Dia itu bukanlah murtad tuan-tuan, tapi dia ada cadang. Dia cadang.
dia fikir, dia rasa dia duk lama sebenarnya duk fikir dan sebagainya. Ada beberapa perkara-perkara lain yang akan kita bincangkan kemudian, yang menjadikan dia berfikir, betulkah aku dalam agama yang betul ini? Apa yang sedang berlaku? Mungkin ada beberapa faktor yang buat dia baru bercadang saja. Yang kedua adalah golongan yang telah tegar. Biasanya yang baru ini tuan-tuan, dia belum lagi nak murtad. Dia baru tengah fikir, ada benda yang mengacau jiwa dia dan sebagainya. Golongan yang tegar ini adalah golongan yang telah pun murtad. Dan dia telah pun menjadi tegar. Dan pada ketika itu dia telah pun mula tutup telinga dia tak mau dengar apa penjelasan orang dan sebagainya. Mungkin disebabkan beberapa faktor yang lain. Kalau kita nak lihat sebenarnya di kalangan orang-orang yang murtad ini juga tuan-tuan, ada di kalangan saudara baru yang memeluk agama Islam, di kalangan mu'allaf. Dan ada juga di kalangan mereka yang lahir Islam pun memohon murtad tuan-tuan. Dan ada juga kes silap identiti. Apa dia sebenarnya silap identiti ini? Okey, silap identiti ini tuan-tuan adalah contoh dia begini. Satu orang, dia ni memang Melayu, dia Islam. Dekat Malaysia ni tuan-tuan, kita tahu kalau seseorang itu Melayu, dia dah jadi seolah-olah mesti wajib Islam. Dekat IC dia Melayu, so agama dia Islam. Namun ketika dia kecil, daripada kecil dia telah pun mak bapak dia telah bagi anak ni kepada orang India dekat estate untuk jaga. Sebab ini waktu zaman-zaman dahulu tuan-tuan, ketika zaman Malaysia waktu Jepun datang ke Malaysia dan sebagainya, mereka susah, tak tahu macam mana nak jaga anak dan sebagainya. Mereka telah serahkan anak mereka untuk orang Hindu ini jaga. Tapi anak ini lahir Islam, nama Melayu, berbangsa Melayu. Namun anak ini telah dibesarkan sebagai seorang orang bukan Islam. Dia belajar agama Hindu, duduk dengan masyarakat Hindu, dan dia pun rasa dia ni Hindu tuan-tuan. Dan apabila dia dah besar, dia kenal dengan seorang lelaki Hindu dan dia nak kahwin dengan lelaki Hindu ni. Cuba tuan-tuan bayangkan, macam tadi kita kata, syarat untuk murtad ini pertama sekali orang itu mestilah pernah menjadi seorang Muslim, tunduk patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di dalam senario ini tuan-tuan, silap identiti, dia bangsanya Melayu dan automatik agamanya Islam. Namun daripada dia kecil, umur lebih kurang dalam beberapa bulan, telah diserahkan kepada keluarga Hindu untuk jaga, dan dia telah pun membesar sebagai seorang Hindu. Akhirnya dikenal dengan seorang lelaki Hindu, dia ni perempuan, dan dia nak kahwin dengan lelaki Hindu tersebut. Apabila dia nak kahwin tuan-tuan, maka dia tak boleh kahwin. Dan kemudian dia dicop sebagai seorang murtad. Apakah pada pemikiran tuan-tuan, orang seperti ini yang silap identiti ini perlu kita pancung kepala dia? Perlu kita bunuh dia? Apakah itu yang Islam ajar pada kita? Bukankah Islam telah pun mengajar kita untuk menjadi adil? Dan sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan Islam juga tuan-tuan telah mengajar kita untuk berlaku adil bukan hanya dengan orang Islam, tetapi Islam juga telah mengajar kita untuk berlaku adil dengan orang bukan Islam, hatta dengan musuh sekalipun kita kena berlaku adil. Namun adilkah di dalam situasi ini kita memancung atau memenggal kepala wanita itu hanya kerana dia dikenali sebagai golongan murtad? Adakah benar dia murtad? Ini perkara-perkara yang saya nak kita sama-sama fikirkan tuan-tuan. Hari ini saya bukannya nak bagi jawapan kepada tuan-tuan, tetapi saya nak kita fikirkan bersama di antara kes-kes murtad yang berlaku di Malaysia ini. Dan saya nak kita tentukan bersama, sebenarnya kes ini berlaku disebabkan salah siapa. Formula yang perlu kita gunakan tuan-tuan di dalam kita nak mengatasi kes-kes murtad ini, kalau kita lihat biasanya orang yang datang ataupun orang yang dia nak murtad, ada yang kita kenal pasti, ada yang kita tak kenal pasti. Ada yang dia hanya simpan untuk diri dia sebab dia rasa ada keraguan dan sebagainya.
ada yang dekat isytiharkan dekat luar. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, ada juga page-page dan sebagainya yang telah membuat kononnya mereka adalah golongan-golongan yang telah keluar daripada Islam dan sebagainya. Ini antara senario yang berlaku di Malaysia. Namun bagaimana kita nak mengatasi setiap kes ini tuan-tuan? Formula dia, bagaimana doktor dengan pesakit, formula itulah yang perlu kita gunakan. Sebagai contoh tuan-tuan, jika kita sakit perut, kita pergi berjumpa dengan doktor. Kita kata kita sakit perut. Doktor akan buat apa-apa? Apa tuan-tuan? Yang pertama sekali, adakah doktor bila kita cakap je kita sakit perut, dia terus akan bagi tahu, okey, ini sakit perut sebab keracunan makanan? Tidak. Pertama sekali dia akan cek dulu ataupun dia nak tahu apa punca sebenarnya dia sakit perut. Sebab apa dia nak ketahui punca tuan-tuan? Sebab boleh jadi sakit perut itu disebabkan keracunan makanan. Boleh jadi juga dia sakit perut sebab dia mengandung. Boleh jadi juga dia sakit perut disebabkan perkara-perkara lain. Ada banyak faktor, boleh jadi appendix, boleh jadi dia sakit buah pinggang, dan boleh jadi macam-macam sebab untuk dia sakit perut. Dan setiap punca ini tuan-tuan, punca dia sakit perut itu ubatnya tak sama. Ubatnya berlainan. Kalau appendix, ubat dia lain. Kalau sakit pinggang, ubat dia lain. Kalau keracunan makanan, ubat dia lain. Sama juga kalau ada orang pergi, dia kata dia sakit kepala. Doktor tak terus on the spot terus bagi Panadol. Tetapi dia akan cek dulu, apa punca sebenarnya dia sakit kepala. Begitulah tuan-tuan, perlu kita handle dengan golongan-golongan yang kita tengok mungkin ada kemungkinan dia boleh murtad dan sebagainya. Pertama sekali, kita perlu lihat apa punca sebenarnya dia berfikiran begitu dan apa punca yang menghala diri dia ke arah murtad. Dan apabila kita tahu punca-punca ini tuan-tuan, dan kemudian kita boleh sediakan ubat yang paling sesuai untuk mereka untuk mengatasi penyakit murtad ini. Itu pada pemikiran saya. Seterusnya tuan-tuan, apabila kita berbicara tentang kes murtad ini tuan-tuan, ada dua perkara yang perlu kita fikirkan bersama. Yang pertama sekali, ada golongan masyarakat yang menganggap murtad ini adalah penjenayah. Mereka adalah golongan penjenayah. Ya, saya tidak nafikan. Kalau kita lihat di dalam Islam itu sendiri pun tuan-tuan, murtad, ada pandangan yang menyatakan murtad ini perlu dihukum pancung. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dilihat sebagai contoh saya bagi. Katalah sekarang kita ada askar. Dan ada askar, ada orang dia menjadi seorang askar dan sebagainya, dan kemudian dia keluar daripada askar dan dia memihak kepada pihak musuh dan mula memberikan rahsia-rahsia yang ada di dalam kerajaan Malaysia sebagai contoh. Maka kita akan katakan dia adalah pengkhianat. Dalam konteks murtad menjadi pengkhianat ini tuan-tuan, ya, saya bersetuju. Namun di dalam ada juga banyak konteks yang mana mereka bukannya menjadi pengkhianat tuan-tuan. Dan kita akan lihat juga apakah mereka ini penjenayah, apakah mereka semua orang yang murtad ini, apakah mereka ini penjenayah ataupun mereka ini mangsa. Kita akan bincangkan bersama, sama ada mereka penjenayah ataupun mangsa. Saya tidak nafikan ada juga di dalam kes yang mana mereka sengaja tuan-tuan. Dan ada juga kes-kes yang mana mereka suka menipu. Sebagai contoh, ada di beberapa negeri apabila ada golongan yang datang memohon di mahkamah untuk murtad dan sebagainya, dan kemudian apabila dibicarakan, mereka ada yang menipu tuan-tuan. Saya bagi beberapa contoh kes yang saya dapat. Orang ini dia sendiri masuk Islam, dan setelah dimasuk Islam disebabkan beberapa faktor dan sebagainya, dia bagi tahu, dia kata dia telah dia telah dijampi oleh rakan dia, telah menyebabkan dia datang dan masuk Islam. Saya tanya dengan dia masuk Islam dekat mana? Dan dia kata dia masuk Islam dekat Jabatan Agama. Dan saya kata, you tak sedar ke? Dia kata dia tak sedar. Dan dia kata dia telah dibomoh. Sebagai contoh, dia telah dibomoh dan menyebabkan dia tak tahu. Dan dia kata dia tak sedar pun ni sebenarnya dia masuk Islam. So saya buat apa? Saya panggil dia, saya suruh dia sign, buat dia punya sign dulu. Dan dia pun sign. Dia bagi dekat saya. Saya panggil dia buat satu surat. Okey, lepas tu saya suruh dia sign. Dia pun sign. Pada sesi seterusnya, apa yang saya buat? Saya panggil dia kembali dan saya dapatkan balik surat
pengakuan yang dia masuk Islam itu. Sebab bila ada pengakuan masuk Islam ni tuan-tuan, dia ada sign. Sekarang ni bila ada orang masuk Islam, dia ada sign, orang akan ambil video dan sebagainya. Dan apabila saya dapatkan surat tersebut, saya tengok sign dia dengan sign dekat surat yang dia masuk Islam tu sama tuan-tuan. Mana mungkin satu orang yang kena jampi tiba-tiba boleh buat dia punya sign dalam keadaan dia tak sedar. So saya tidak nafikan ada juga kes-kes yang menipu disebabkan faktor-faktor lain dan sebagainya. Tetapi ada juga kes yang tuan-tuan, yang mereka ini sebenarnya menjadi mangsa. Dan akan kita bincangkan bersama, adakah benar mereka ini adakah benar semua kes-kes ini adalah penjenayah, ataupun ada di kalangan mereka yang telah menjadi mangsa kepada beberapa perkara-perkara lain. Okey, baik. Sekarang ni kita akan lihat tuan-tuan, apa sebenarnya bagaimana sebenarnya murtad ini boleh terjadi. Pertama sekali tuan-tuan, kalau kita lihat budaya di kalangan masyarakat kita tuan-tuan, amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak lagi sesubur seperti mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di kalangan masyarakat kita sendiri tuan-tuan, ramai yang tidak lagi mengerjakan dakwah. Kita tidak lagi berdakwah dengan masyarakat sebab kadang-kala apabila ada orang nak pergi menceritakan tentang Islam, nak ingin memperbaiki dan sebagainya, membuat islah dan sebagainya, mereka kena cop. Ataupun akan ditanya, kubur masing-masing. Ataupun ada yang akan mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. La ikrah hafiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Namun kita perlu memahami semua perkara ini di dalam konteks tersebut tuan-tuan. Kalau kita lihat, disebabkan masyarakat kita tidak lagi beramal dengan dakwah, tidak lagi mengerjakan dakwah tuan-tuan, menyebabkan banyak berlakunya kes-kes murtad dan menyebabkan banyaknya berlaku salah faham. Sehingga seseorang itu boleh menjadi murtad. Hatta kalau kita lihat, dakwah kepada bukan Islam juga tuan-tuan, tidak lagi sesubur di zaman Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Ali Imran ayat ke-110, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ni tuan-tuan telah menjadi umat Rasulullah SAW yang mana kita ditugaskan untuk membuat dakwah kepada masyarakat lain. Kita hari ini mendabik dada kita mengatakan kita adalah umat yang terbaik. Dan di dalam ayat itu pun Allah mengesahkan sesungguhnya kita adalah umat yang terbaik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat kita tuan-tuan, bersama dengan itu datangnya satu tanggungjawab. Apakah tanggungjawab tersebut? Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Apakah kebaikan yang paling bagus tuan-tuan? Iaitu hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajak semua manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah keburukan yang paling teruk tuan-tuan? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, apabila kita tidak mengajak orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam, maka akan bermulalah mereka akan mengajak kita untuk memasuki agama mereka. Di zaman Rasulullah SAW, kalau kita lihat dalam kerangka di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak stop kerja-kerja dakwah orang lain tuan-tuan, tidak. Tetapi apa yang Rasulullah SAW buat adalah mengukuhkan dakwah di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan orang Islam, sehingga tuan-tuan, orang-orang yang membuat dakwah pun telah memeluk agama Islam dan menjadi pendakwah di kalangan orang-orang Islam. Satu perkara yang perlu kita ingat, jika kita tidak berdakwah kepada mereka, maka mereka akan mula berdakwah kepada kita. Hari ini mungkin kita tidak peduli tuan-tuan terhadap dakwah. Sebab apa? Sebab kita Islam, mak bapak kita Islam, adik-beradik kita Islam, anak-anak kita Islam. Mungkin kita fikir tidak ada keperluan tuan-tuan. Tetapi kita akan faham pentingnya dakwah itu apabila jika ada di kalangan ahli keluarga kita yang menjadi seperti kes-kes ini. Kami sendiri lihat tuan-tuan, kadang-kadang orang menjadi gelabah apabila ada anak dia tiba-tiba join dengan golongan-golongan yang murtad, tiba-tiba join dengan grup-grup agama lain, bila balik rumah tiba-tiba nampak dia pakai cross pula dan sebagainya. Waktu itu mereka gelabah. Cuba bayangkan tuan-tuan, jika daripada kecil mereka diterapkan dakwah kepada masyarakat lain, dakwah kepada agama lain, ke arah agama Islam dan sebagainya tuan-tuan,
maka secara automatiknya pun mereka pun akan kukuh, mereka akan faham. Hari ini ramai di kalangan masyarakat kita tuan-tuan, mereka pun tidak tahu kenapa mereka menjadi seorang Muslim. Namun apabila kita berjumpa dengan seorang yang memeluk agama Islam, kita rajin akan tanya dengan dia, kamu masuk Islam sebab apa? Namun kalau soalan yang sama ditanya kepada golongan-golongan yang lahir sebagai Islam, apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang yang lahir Islam ini menjadi Muslim? Mereka akan kata, oh sebab mak bapak saya adalah Islam. Adakah itu sahaja sebab dia tuan-tuan? Tetapi jika kita membuat dakwah kepada masyarakat bukan Islam tuan-tuan, melalui proses itu, melalui pembelajaran daripada dakwah itu tuan-tuan, akan menyebabkan kita sendiri menjadi kukuh dan beriman dan yakin dengan Islam itu sendiri. Itu yang berlaku hatta kepada kami sendiri pun tuan-tuan. Dan kalau kita lihat hatta ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan di dalam Al-Quran berkenaan dengan dakwah. Namun topik kita pada hari ini bukannya dakwah, topik kita adalah berkaitan dengan murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a illa Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik bicaranya daripada mereka yang mengajak manusia untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan mereka adalah seorang muslim. Maka melalui ayat-ayat ini tuan-tuan, kita faham apabila menjadi seorang Muslim telah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk dakwah kepada masyarakat. Jika kita tak buat dakwah tuan-tuan, maka bersedialah mereka akan mula berdakwah kepada kita ataupun anak-anak kita ataupun kepada cucu-cucu kita. Di dalam dunia pada hari ini tuan-tuan, ya, kita terdedah kepada dunia alam maya tuan-tuan. Orang boleh dapat maklumat apa sahaja, macam-macam cerita daripada internet. Jika kita tidak kukuhkan anak-anak kita, maka dan apabila kita tidak buat dakwah tuan-tuan, maka boleh jadi melalui penyebaran-penyebaran ini menyebabkan anak-anak kita terpesong jauh daripada Islam. Nauzubillah. Yang ketiga tuan-tuan, berkaitan dengan akidah dan juga fiqh. Kalau kita lihat dekat Malaysia ini tuan-tuan, kebanyakan kuliah-kuliah yang ada ini tuan-tuan, kuliah-kuliah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fiqh. Bila anak-anak kita pergi dekat sekolah, bila ada mu'allaf masuk Islam dan sebagainya, yang diajar kepada mereka adalah berkaitan dengan fiqh. Kita dekat Malaysia ini tuan-tuan, kita banyak memberi penekanan kepada fiqh, sehingga menyebabkan kadang-kala penekanan terhadap akidah itu sangat lemah, sangat sikit, menyebabkan akidah di kalangan masyarakat kita sangat tipis. Hatta kalau kita lihat beberapa cerita-cerita yang berlaku dekat Malaysia ini, membuktikan ada di kalangan masyarakat kita yang kadang-kala tak faham pun mana satu akidah, mana satu fiqh. Isu fiqh mereka kaitkan dengan akidah, isu akidah mereka kaitkan dengan fiqh. Perkara ini juga perlu kita perbaiki tuan-tuan, agar murtad itu tidak terjadi. Yang ketiga, yang keempat, campur aduk antara syariat dan budaya. Kadang-kadang tuan-tuan, orang pun tak faham mana satu syariat, mana satu budaya. Menyebabkan orang pun confused tuan-tuan. Mana satu yang nak buat dan mana satu yang tidak. Hari ini kalau kita lihat, budaya-budaya Melayu itu pun telah menjadi seolah-olah itu adalah ajaran Islam. Nanti kita akan kupaskan satu demi satu lebih terperinci. Kemudian penguasaan ilmu akhirat berbanding dengan ilmu dunia. Kalau kita lihat hari ini tuan-tuan, rata-rata di kalangan masyarakat kita ini, kita memberi penekanan termasuk untuk anak kita dan sebagian generasi kita, kita memberi lebih banyak penekanan untuk dunia daripada akhirat tuan-tuan. Daripada kecil anak-anak kita, apa yang kita ajar? Kena belajar. Belajar bagus tak tuan-tuan? Bagus. Kalau jadi seorang Muslim, kita mesti menjadi hebat dalam semua perkara. Namun tuan-tuan, apabila kita ingin menjadikan anak kita hebat dalam semua perkara, kita tak boleh lupa juga mereka perlu menjadi hebat juga untuk mengukuhkan diri mereka dan menyediakan diri mereka untuk persiapan akhirat nanti.
Kalau kita lihat di kalangan masyarakat kita tuan-tuan, apa yang berlaku? Kita daripada kecil, kita bawa anak kita, kita bagi masuk dekat sekolah dan sebagainya, mereka diajar dengan sekolah pendidikan dan sebagainya, menyebabkan mereka rasa mereka pergi sekolah tuan-tuan untuk mereka nak dapat degree, mereka nak dapat sijil dan sebagainya. Sebab apa mereka nak dapat? Sebab mereka rasa bila mereka ada sijil-sijil ini, mereka boleh dapat kerja yang bagus. Kenapa mereka nak kerja yang bagus? Sebab mereka sangka dengan kerja yang bagus itu mereka boleh dapat duit yang banyak. Dengan duit yang banyak, mereka sangka mereka boleh hidup bahagia. Dan penekanan-penekanan kepada ini tuan-tuan diberikan begitu banyak sehingga kan ada di kalangan kita yang lupa untuk memberi penerapan terhadap akhirat. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, sekolah-sekolah agama telah menjadi tempat terakhir, last resort untuk orang-orang nak hantar anak-anak mereka. Jika mereka rasa anak mereka sudah tidak boleh lagi dikawal, membuat pelbagai kerosakan, ada masalah disiplin dan sebagainya, baru dihantar ke sekolah pondok, baru nak hantar ke sekolah agama. Bila fikir dah tak boleh nak buat apa lagi. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, budak-budak ini pula apabila pergi ke sekolah agama, apabila pergi ke sekolah pondok, budak ini yang ada masalah disiplin, problematic people dan sebagainya, dia pergi sana, dia merosakkan orang-orang kat situ pula. Dan agama telah menjadi last resort tuan-tuan. Ramai di kalangan kita, kalau di dalam pembelajaran akademiknya, anak-anak jika tidak dapat A dan sebagainya, kita akan marah. Tetapi ada di kalangan anak-anak kita yang hatta perkara asas dan fardu ain terhadap Islam pun mereka tak tahu tuan-tuan. Saya pernah pergi ke sekolah tuan-tuan, ada sekolah yang kami pernah jumpa pelajar-pelajar hatta mengucap pun tak tahu tuan-tuan. Ini realiti yang ada di zaman sekarang. Apabila mereka begitu lemah tuan-tuan, bagaimana mereka tidak terpesong dengan pelbagai cabaran-cabaran yang ada di masa ini tuan-tuan. Saya bukannya nak kata kita jangan bagi anak kita belajar akademik, kita jangan bagi anak kita jadi doktor, lawyer, bagus tuan-tuan. Tetapi mereka perlu menjadi, kalau dia jadi doktor, dia perlu jadi doktor yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia jadi lawyer, dia perlu jadi lawyer yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia menjadi ahli perniagaan, dia perlu menjadi ahli perniagaan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana di dalam kehidupannya dia akan meletakkan Quran dan sunnah itu jauh lebih tinggi daripada segala-galanya tuan-tuan. Ini jenis masyarakat Islam yang perlu kita sama-sama fikirkan dan perlu kita bentuk bersama tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita lihat tuan-tuan, cara ataupun pendekatan mengajar Islam itu sendiri pun kadang-kadang membawa kepada masalah. Kadang-kadang jika kita lihat anak-anak kecil apabila mereka nak pergi mengaji dan sebagainya, biasanya akan ada cikgu. Di tangan cikgu ataupun di tangan ustaz atau ustazah itu akan ada apa tuan-tuan? Akan ada rotan. Kalau tak dapat kena sebat. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang yang membesar dengan keadaan begitu, dengan cara memaksa dan sebagainya, diajar dengan cara begitu, tiba-tiba, katalah kalau dia kenal satu tempat yang mengajar, ataupun dia pergi dekat gereja, orang mula cerita tentang, oh God is love. Dia tengok, padri dekat situ ajar dengan penuh kasih sayang. Bagusnya dia. Saya pernah masuk, dulu saya pernah pergi belajar Bible study tuan-tuan. Ada di sebuah gereja yang saya pergi. Mereka ajar dengan cara yang sangat lembut. Boleh jadi juga dia fikir, wah, kenapa dekat sini terlampau kejam, keras dan sebagainya. Dekat sini sangat lembut. Perkara-perkara begini juga boleh menyebabkan seseorang itu dia mula tertarik dengan agama lain berbanding dengan Islam. Kalau kita lihat tuan-tuan, Islam ini adalah satu produk yang sangat bagus. Rasulullah SAW telah mengajar kita dengan cara yang amat penuh dengan kasih sayang. Kalau kita lihat dalam Quran sendiri pun tuan-tuan, hampir semua ayat-ayat Quran ini akan bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap kali kalau kita baca di dalam Quran ada ayat-ayat ancaman dan sebagainya, diselangi dengan ayat ancaman itu, pasti akan keluarnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sesungguhnya pintu taubat itu terbuka luas.
Kadang-kadang apabila sistem pengajaran anak-anak kepada anak-anak kita ini juga tuan-tuan, kadang-kadang membawa kepada masalah. Mereka diajar tentang hukum itu ini. Sedikit syurga, neraka. Kalau buat sedikit salah, oh nanti masuk neraka. Begini sebenarnya sistem yang telah diajar kepada anak-anak kita. Menyebabkan mereka kadang-kadang menjadi lebih ke arah untuk menghukum daripada memperbaiki. Dan ada juga tuan-tuan, di antara sebab kenapa berlakunya murtad ini, kalau kita lihat tuan-tuan, golongan-golongan orang-orang Islam yang baik ini, di kalangan ustaz, ustazah yang bagus-bagus, yang akhlaknya baik dan sebagainya, mereka selalunya hidup di dalam kelompok mereka. Dan mereka jarang bercampur dengan orang-orang yang bukan Islam, hatta dengan orang-orang yang agak, kita boleh katakan sebagai it's not so Islamic. Dan biasanya yang akan bercampur dengan golongan-golongan, sebab golongan-golongan ustaz ni tuan-tuan, dia faham Islam, akidahnya kuat dan sebagainya. Namun golongan-golongan yang tak berapa nak kuat Islam itu, mereka akan bercampur dengan golongan-golongan bukan Islam. Dan mereka akan menjadi sahabat dengan golongan-golongan bukan Islam. Menjadikan di kalangan mereka ini kadang-kala, dan golongan bukan Islam juga, kadang-kala mereka mendapat bayangan tentang Islam itu bukan daripada golongan-golongan yang betul-betul mengikuti Islam itu, tetapi mereka dapat daripada golongan-golongan yang tak berapa, is not so Islamic. Dan ini juga sebenarnya menjadi satu masalah tuan-tuan, kenapa berlakunya kes-kes murtad ini. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya secara amnya di kalangan masyarakat yang lahir Islam, di kalangan masyarakat yang lain Islam, apa sebenarnya benda-benda yang menyebabkan mereka boleh murtad? Yang pertama sekali tuan-tuan, apabila akidah tidak kuat. Seperti yang saya telah katakan tadi, sangat penting tuan-tuan untuk kita pupuk tentang akidah daripada kecil kepada anak-anak kita. Hari ini kalau kita lihat sistem pembelajaran kita sekalipun tuan-tuan, sebab banyak di kalangan kita ini, macam saya katakan tadi, kita lebih fokus kepada soal-soal fiqh berbanding dengan soal-soal akidah. Apabila iman itu tidak kuat tuan-tuan, maka sukar untuk seseorang itu dia nak berpegang dengan apa yang dia pegang. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah selama 13 tahun yang pertama ayat-ayat Quran yang turun ini berkisar berkaitan dengan akidah. Iman, akidah, iman, akidah, iman, akidah. Apabila iman dan akidah itu telah kukuh tuan-tuan, bila datangnya hukum, mereka semua sahabat-sahabat boleh mengikuti perintah tersebut. Sami'na wa ta'ana tuan-tuan. Dan apabila kita melihat, sebagai contoh, turunnya perintah larangan minum arak itu. Apabila arak telah diharamkan secara total tuan-tuan, orang yang sedang minum arak pun, dia boleh keluarkan kembali arak itu dan barrel-barrel arak semua mereka pecahkan. Sedangkan arak masih banyak ketika itu dan mereka buang semua arak ini tuan-tuan. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di dalam diri mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka telah, iman mereka telah kukuh. Apabila turunnya perintah solat tuan-tuan, melalui peristiwa Isra' Mi'raj, dan apabila Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka, ada di kalangan mereka yang bertanya, kenapa tidak ambil saja perintah untuk 50 waktu tuan-tuan? Disebabkan apa? Disebabkan akidah itu telah kukuh. Maka untuk kita nak menghalang tuan-tuan daripada berlakunya murtad ini, yang pertama sekali kita perlu kukuhkan akidah di kalangan anak-anak kita dan sebagainya. Kalau kita lihat hatta di kalangan orang lain Islam itu sendiri pun, antara sebab mereka, kenapa mereka boleh murtad tuan-tuan, disebabkan akidah itu tidak kukuh. Yang kedua tuan-tuan, disebabkan cinta. Ada di kalangan orang yang lain Islam ini, mereka bercinta dengan orang bukan Islam. Menyebabkan mereka pun terikut dengan dia. Disebabkan cinta. Cinta itu kan buta. Dan kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan tuan-tuan. Dan ini juga yang menjadi antara sebab kenapa berlakunya murtad. Yang ketiga, ada persoalan terhadap Islam tidak terjawab daripada kecil. Ini bagi golongan-golongan yang lahir sebagai Islam. Sebab apabila dia lahir sebagai Islam tuan-tuan,
Kadang-kadang ada benda yang bermain di fikiran dia, tetapi dia susah. Bila dia tanya dekat orang, orang akan cop dia dan sebagainya. Sebagai contoh, katalah tiba-tiba kalau anak kita balik rumah dan dia tanya dengan kita, "Mak, kenapa Rasulullah SAW berkahwin dengan Aisyah ketika usia Aisyah 9 tahun? Bukankah ini satu perkara, kenapa Rasulullah kahwin dengan kanak-kanak?" Sebagai contoh, kalau ditanya. Kadang-kadang kalau kita pula, kadang-kadang kita bila tak tahu jawapan, kita terus akan bagi tahu, "Jangan tanya soalan-soalan begini. Nanti boleh terkeluar daripada Islam. Jangan tanya soalan-soalan begini, rosak akidah nanti." Masalah dia bukan nak tahu rosak ataupun tidak, dia nak tahu jawapan, tuan-tuan. Apabila dia dapat jawapan yang boleh convincing itu sebenarnya akan mengukuhkan iman dia terhadap Islam. Sekarang ni jiwa dia meronta dan meminta supaya orang datang selamatkan dia. Dia rasa ada benda bermain di fikiran dia dan dia tengah fikir dan dia tengah runsing, yang merunsingkan pemikiran dia. Dia meminta pertolongan. Namun kadang-kadang dia tidak dapat jawapan terhadap soalan-soalan tersebut, malah dia akan mendapat cacian dan makian. Dan kadang-kadang orang akan bagi tahu, "Jangan tanya soalan-soalan macam ni, tak boleh tanya." Sebab budaya dekat Malaysia ni, tuan-tuan, sekarang alhamdulillah kita dah mula lebih open dan sebagainya. Pada awal ni, tuan-tuan, kalau kita lihat, tak boleh banyak tanya. Kalau banyak tanya, tuan-tuan, akan nampak macam ada masalah. Contoh, kalau ada orang yang datang dan tanya banyak dekat kelas, mungkin dengan ustaz, ustazah dan sebagainya, antara jawapan dia akan dapat apa dia, tuan-tuan? Jangan jadi macam Yahudi, banyak tanya. Tetapi apabila dia persoalan itu, tuan-tuan, bila dia tanya, baru dia akan dapat jawapan, dan melalui jawapan itulah yang sebenarnya akan mengukuhkan akidah seseorang itu. Di antara sebab lain yang menyebabkan berlakunya murtad di kalangan orang-orang yang lain Islam ini, tuan-tuan, adalah disebabkan perbezaan di antara sains moden dan juga agama. Ada di kalangan orang-orang yang lain Islam ini, mereka merasakan Islam ataupun agama itu, Islam dan agama itu tidak compatible dengan sains. Mereka merasakan sains telah membuktikan bahawasanya Tuhan tidak wujud. Ini antara perkara-perkara yang berlaku di kalangan masyarakat kita, tuan-tuan. Sedangkan sains sebenarnya membuktikan kekuasaan Tuhan dan juga membuktikan kewujudan Tuhan. Dan apabila perkara-perkara ini bermain di pemikiran mereka, sebab apa, tuan-tuan? Sebab di kalangan orang Islam kita sendiri pun kadang-kadang memberikan indikasi yang sedemikian rupa. Dengan pelbagai cerita-cerita yang berlegar di kalangan masyarakat kita, menyebabkan ada di kalangan orang-orang pun merasakan yang sebenarnya agama ini dia tidak compatible dengan sains. Namun apabila kita melihat di dalam Quran, tuan-tuan, ada banyak ayat-ayat yang sebenarnya membuktikan yang agama sebenarnya compatible dengan sains. Ada juga di kalangan masyarakat Islam ini, tuan-tuan, berlakunya murtad disebabkan mereka mengamalkan Islam itu hanya sekadar budaya dan juga perayaan. Secara normalnya keluarga dan sebagainya hidup seperti seorang bukan Islam. Bila buka peti sejuk, ada pula arak dekat rumah, hidup macam orang bukan Islam. Namun Islam itu hanya digunakan bila mana ada perayaan. Bila datang raya, mereka mula mengamalkan Islam. Bila datang kepada perkara-perkara budaya, kematian dan sebagainya, maka hanya ketika itu saja Islam digunakan. Pergaulan dan persekitaran juga, tuan-tuan, adalah salah satu sebab kenapa berlakunya murtad ini, tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anak kita apabila mereka banyak bergaul dengan masyarakat bukan Islam. Tidak salah untuk kita bergaul dengan masyarakat bukan Islam, tuan-tuan. Tetapi apabila kita bergaul dengan masyarakat bukan Islam, sepatutnya kita yang dakwah kepada mereka. Apabila kita bergaul dengan masyarakat bukan Islam, kita tidak berdakwah kepada mereka, maka mereka pula akan berdakwah kepada kita, tuan-tuan. Ada di kalangan mereka yang merasakan agama ini mengongkong, agama ini menyekat kebebasan, dan ada juga yang merasakan Islam itu susah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab cara kita present pun kadang-kadang menyebabkan orang rasa agama itu sangat susah. Apabila kita nak ceritakan dekat orang tentang Islam itu sendiri pun,
Kita akan ceritakan seolah-olah Islam itu sangat susah untuk diamalkan. Sedangkan Islam itu sangat mudah. Cara kita present pun kadang-kadang akan jadi susah. Sebagai contoh tuan-tuan, bila kita berbicara tentang tudung. Kalau ada orang tanya dengan saya tuan-tuan, apakah di dalam Islam wajib bertudung? Apa yang saya akan jawab? Dalam Islam tak wajib bertudung. Tak perlu pun bertudung tuan-tuan. Dalam Islam tak perlu bertudung jika kita ada dalam rumah. Dalam Islam tak perlu bertudung jika kita bersama dengan ahli keluarga kita. Dalam Islam tak perlu bertudung pun apabila kita tak jumpa dengan orang-orang yang bukan dari kalangan keluarga kita dan sebagainya. Dekat rumah tak perlu pakai. Hanya perlu pakai bila mana kita jumpa dengan orang-orang yang bukan di kalangan ahli keluarga kita. Di kalangan orang-orang yang boleh berkahwin dengan kita. Tak perlu bertudung jika bersama sesama perempuan. Dan jika kita ceritakan Islam sedemikian rupa tuan-tuan, maka orang akan nampak Islam itu pun mudah. Hanya perlu pakai tudung bila bersama dengan orang-orang yang kita boleh kahwini. Tuan-tuan tahu tak, ada juga di kalangan orang-orang Eropah yang pernah kami jumpa, mereka sangka sebenarnya orang Islam ni bertudung 24 jam sehari. Dan diorang rasa tidur pun orang Islam kena bertudung. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu cara kita present. Kalau nampak satu helai rambut, neraka jahanam. Ini cara kita present. Seolah-olah Islam itu adalah satu agama yang sangat kejam. Tak ada kerja lain, asyik nak menghukum sahaja. Ini di antara cara kita present agama itu. Ada juga di kalangan yang murtad ini disebabkan keluarga porak-peranda tuan-tuan. Keluarga berpisah, mak bapak berpisah, anak-anak tidak terjaga, menyebabkan anak-anak mula hidup dengan orang-orang bukan di kalangan orang Islam dan sebagainya, menyebabkan mereka menjadi murtad sebab tak ada orang yang nak jaga mereka. Kalau kita lihat, ada juga di kalangan mu'allaf. Ini di antara punca-punca di kalangan mu'allaf. Kenapa boleh terjadinya murtad? Sama juga tuan-tuan, yang pertama sekali disebabkan pemahaman akidah yang sangat lemah. Mu'allaf ni tuan-tuan, apabila mereka masuk Islam, sama mereka juga diterapkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh. Kalau ada subjek berkaitan dengan akidah sekali pun tuan-tuan, kadang-kala mereka susah nak faham. Sebab apa mereka susah nak faham tuan-tuan? Sebab bahasanya berlainan. Ada di kalangan India, ada di kalangan Cina dan sebagainya, mereka diajar dalam bahasa yang sangat tinggi, menyebabkan mereka pun tak faham. Sebagai contoh, bila berbicara tentang akidah tuan-tuan, mereka diajar tentang sifat 20. Allah ada, lawannya tak ada. Dia pula fikir, Allah ada, lawan-lawan jadi tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Disebabkan masalah pemahaman bahasa, menyebabkan dia pun tidak faham. Dan ramai di kalangan kita pula suka guna perkataan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Dia pula faham Allah Ta'ala. So bahasa juga sebenarnya menjadi satu masalah untuk kita nak bagi di kalangan mu'allaf itu memahami akidah itu tuan-tuan. Kalau kita lihat tuan-tuan, akidah ini boleh diberikan pemahaman kepada mu'allaf ini dengan cara yang sangat mudah. Nak bagi dia faham. Contohnya tak boleh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Ada di kalangan golongan-golongan yang memeluk agama Islam, mereka tak faham hatta benda basic pun berkaitan dengan akidah, menyebabkan mereka boleh jauh terpesong dan akhirnya menjadi murtad. Yang kedua, mengislamkan versus memelayukan. Apabila mu'allaf memeluk agama Islam tuan-tuan, perkara yang perlu kita jaga kepada mereka, perkara yang kita nak mereka menjadi adalah menjadi seorang Muslim. Bukannya kita nak memelayukan mereka. Kadang-kadang mereka rasa, wah, bila dia masuk Islam, dia jadi jauh dengan family dia. Dia jadi jauh dengan masyarakat dia. Menggunakan chopstick pun jadi masalah tuan-tuan. Ini di antara sebab-sebab juga yang boleh menyebabkan berlakunya murtad. Ada di kalangan
golongan yang memeluk agama Islam ni tuan-tuan, walaupun mereka dah masuk Islam, mereka masih lagi mengamalkan agama lama dia dan juga budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini juga di antara sebab tuan-tuan kenapa berlakunya murtad. Ada di kalangan mereka yang kebajikannya terabai. Apabila masuk Islam tuan-tuan, tak ada orang yang jaga dia. Apabila tak ada orang jaga dia tuan-tuan, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan realiti yang berlaku di kalangan golongan-golongan yang memeluk agama Islam. Katalah ada orang dia nak masuk Islam. Dia datang ke pejabat dan dia masuk Islam, dia syahadah dan sebagainya. Orang semua jadi happy, salam dan sebagainya, settle. Lepas tu dia balik rumah. Bila dia balik rumah, boleh jadi dia duduk dengan keluarga yang bukan Islam lagi. Mungkin dia masih duduk dengan keluarga bukan Islam. Ataupun dia mungkin dah pindah rumah, dia duduk seorang-seorang. Sekarang ni siapa yang nak ambil peduli terhadap dia ni tuan-tuan? Siapa yang nak pergi memastikan dia belajar, memahami Islam itu sendiri? Realiti dekat Malaysia ini tuan-tuan, kalau kita lihat, kalau ada 10 orang mu'alaf yang masuk Islam, setelah beberapa tahun, kita cuma kenal 6 atau 7 orang saja mu'alaf yang ada. Itu pun disebabkan mereka rajin datang ke kelas, dan boleh jadi juga sebab mereka rajin datang dan memohon pertolongan dan sebagainya. Selebihnya tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tak dapat kenal pasti kat mana diorang pergi, apa jadi dengan mereka dan sebagainya. Perlu ada usaha tuan-tuan. Sebab tu saya kata perlu ada usaha untuk kita pergi cari diorang, santuni mereka dan buat follow up bersama dengan mereka, agar tidak ada mu'alaf yang boleh terabai. Ada di kalangan mu'alaf juga ni tuan-tuan, bila dia masuk Islam ini disebabkan dia nak kahwin. Dia masuk Islam dengan pasangan, dia masuk Islam, dah kenal dan sebagainya. Orang pasangan bagi tahu, okey, you kena masuk Islam dulu, okey, baru boleh kahwin. Dan kemudian dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam pula tuan-tuan, tak jadi kahwin. Bila tak jadi kahwin, sekarang dia pun fikir, alamak, aku dah masuk Islam, tak jadi kahwin, nak buat apa ni? So menyebabkan dia mula nak keluar balik dari Islam. Kemudian ada juga berlakunya tidak masuk Islam ni ataupun murtad ini berlaku tuan-tuan disebabkan proses pengislaman itu sendiri. Ada juga kes yang mana orang tu nak masuk Islam dan sebagainya, dan kemudian bila dia pergi dekat sana, suruh dia balik. Dan bila dia balik, selepas itu dia tak jadi pula masuk Islam. Ada juga kes yang mana kadang-kadang tuan-tuan, bila orang masuk Islam, ada di kalangan mereka yang mereka argue dan dia kata, kenapa waktu masuk Islam dulu tak bagi orang itu betul-betul faham tentang Islam baru masuk Islam? Ini di antara argument mereka. Kelas susulan. Kadang-kadang alhamdulillah hari ini tuan-tuan, hampir di semua negeri dah ada kelas-kelas susulan. Ini saya tengah ceritakan di zaman-zaman awal dahulu. Kalau di zaman-zaman awal 70-an, 60-an, kita tahu golongan-golongan memeluk agama Islam ini yang menyediakan kelas kepada mereka adalah dari Perkim waktu itu. Dan semua orang kena pergi Perkim untuk belajar. Mereka kena pergi ke kursus, kalau tak silap saya dalam seminggu saya rasa. Dan itu saja benda yang ada pada mereka tuan-tuan. Dan bila mereka balik, mereka kena beramal dengan Islam. Kadang-kadang masyarakat pun tidak ambil peduli, menyebabkan dia pun tak tahu apa yang sedang dia amalkan. Dan ada juga kes yang mana tidak ada bimbingan dari keluarga pasangan Islam. Dia masuk Islam dan dia lihat dia masuk Islam, dia kahwin dengan pasangan tersebut dan duduk dengan pasangan tersebut, dan apabila dia lihat pasangan itu pun tidak mengamalkan Islam, keluarganya pun tak mengamalkan Islam. Lagi dahsyat, dia pergi clubbing, dia buat macam-macam. Dan akhirnya tuan-tuan, dia pun rasa dia pun tak pernah pun hidup sebagai seorang Muslim. Bila dia datang, dia mau murtad, dia kata, tak belajar ke tentang Islam? Macam mana saya nak belajar? Pasangan saya pun tak buat, keluarga dia pun tak buat. Dan akhirnya tuan-tuan, dia yang tak tahu apa-apa, masuk Islam, nak kahwin dan sebagainya, dan bila dia nak keluar Islam, orang-orang begini, kita hukum mereka pancung.
Begitu ke tuan-tuan? Salah dia kan? Adakah ini semua salah dia tuan-tuan? Ada juga di kalangan mereka-mereka yang masuk Islam ni tuan-tuan, mereka kadang-kadang dipinggirkan. Menyebabkan, tuan-tuan cuba bayangkan, bila dia masuk Islam, keluarga buang dia. Bila pergi duduk dengan family ataupun dia kahwin, duduk dengan family itu, family pun buang dia sebab dia bukan di kalangan bangsa mereka. Dan menyebabkan dia rasa tersisih tuan-tuan. Dan akhirnya ada juga kes-kes begini yang datang dan menyebabkan berlakunya murtad. Saya nak cerita dekat tuan-tuan beberapa kes yang berlaku. Sebelum itu saya nak ceritakan juga tentang pemahaman akidah ini, bagaimana pemahaman akidah sebenarnya boleh membantu untuk mengukuhkan seseorang itu di dalam kedudukan Islam tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, kalau kita lihat, kebanyakan daripada kita memberi penekanan kepada ilmu-ilmu yang mana bukannya ke arah untuk mengukuhkan seseorang itu terhadap akidah Islam itu sendiri. Jika ada golongan yang memeluk agama Islam pun, kita lebih mementingkan seseorang itu untuk membaca bahasa Arab daripada memahami Quran itu sendiri. Tuan-tuan, kalau kita baca Quran, kita dapat pahala tak? Kita dapat. Setiap huruf yang kita baca itu kita dapat pahala. Tetapi kalau kita tak memahami apa yang kita baca, kita tak dapat natijah daripada Quran itu tuan-tuan. Quran ini adalah mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Ianya adalah interaksi di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah modul kehidupan yang mengajar kita bagaimana perlu kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Hari ini, kalau kita hanya sekadar tahu membaca sahaja, tetapi kalau kita tidak faham apa yang kita baca, bagaimana kita nak tahu apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita? Dia akan jadi sama tuan-tuan, seperti mana satu orang, contoh orang putih, dia datang dekat Malaysia, dia tengok signboard, dia boleh baca tak tuan-tuan? Dia boleh baca. Katalah dia nak pergi ke Kuala Lumpur, dia tengok signboard tulis Kuala Lumpur, jalan terus. Dia belok kiri. Sebab apa dia belok kiri tuan-tuan? Sebab dia tak faham jalan terus tu apa. Dia akan jadi sama juga macam kita beli satu TV. Katalah kita beli satu TV Samsung. Bersama dengan TV itu datangnya satu buku manual. Quran ini begitulah tuan-tuan. Dia manual kehidupan untuk orang, untuk semua manusia tuan-tuan. Bila kita beli TV, ada buku manual. Kita tak faham, kita tengok, baca, tak faham, tak boleh nak baca. Kita pun belajar membaca buku manual itu. Baca mengalahkan orang Korea tuan-tuan. Dan bila kita baca, tetap kita tak faham. Dan kita membuat andaian. Tengok gambar, dia tengok ada air, kalau panas, air dia buat cross. Kita pula buat apa? Bila TV panas, ambil TV, celup dalam air. Bila TV rosak, kita salahkan Samsung. Ini yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Sebab itu Quran itu dia sangat penting, tetapi dia lebih penting untuk kita memahami apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Hari ini di kalangan saudara-saudara baru ini, kita lebih mementingkan untuk mereka hanya membaca. Penting tak membaca tuan-tuan? Penting. Saya bukan kata tak penting. Kena tahu tak membaca? Kena tahu. Tetapi jauh lebih penting untuk memahami apa sebenarnya mesej yang Quran nak sampaikan kepada kita. Sebab apabila kita memahami mesej yang Quran nak sampaikan dekat kita, maka itu di antara perkara-perkara yang akan mengukuhkan iman kita terhadap Islam. Saya nak cerita dekat tuan-tuan tentang beberapa senario yang berlaku dekat di kalangan golongan-golongan yang yang memohon murtad ini. Saya bagi beberapa contoh-contoh tuan-tuan. Ada satu orang yang tadi kita dah bincang berkaitan dengan kes yang mana dia membesar daripada kecil dengan orang-orang bukan Islam dan sebagainya. Kemudian dia pergi koil, dia sembahyang secara Hindu dan sebagainya. Yang kes yang budak perempuan tadi yang berlaku ketika perang, ketika zaman Jepun dan sebagainya, mak bapak dia telah tinggalkan dia bersama dengan orang-orang bukan Islam, bersama dengan keluarga Hindu.
Dan akhirnya keluarga Hindu itu menjaga dia seperti anak mereka sendiri, bagi kasih sayang dan sebagainya. Dan mereka ajar, dan tentu mereka akan ajar seperti mana mereka ajar anak-anak mereka, tuan-tuan. Bila pergi ke kuil, bawa pergi dekat kuil. Dan orang ini pun dia dah rasa dia tu India, rupanya Melayu, rupa dia Melayu. Melayu pun dia tak fasih, tuan-tuan. Dia cakap bahasa Tamil lebih fasih daripada bahasa Melayu. Sekarang bila dia membesar, dia tak pernah belajar pun tentang Islam, tak tahu apa benda pun tentang Islam, tuan-tuan. Dan bila dia nak kahwin dengan seorang lelaki India, kita kata dia murtad dan dia perlu dihukum pancung. Apakah adil perkara ini kepada dia, tuan-tuan? Ada lagi satu kes yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Kes ini, seorang lelaki, dia bercinta dengan seorang wanita Islam, dan dia dah hidup dan sebagainya sampai dia kahwin. Okey, bila dia kahwin, tuan-tuan, wanita ini telah curang, kantoi dekat dia pula. Wanita ini dia nampak bekas isteri dia itu bersama dengan seorang lelaki lain, tengah buat projek. Dan kemudian jadi kecoh dan sebagainya. Dia pun tak apa, dia kata tak apa, dia maafkan wanita ini. Dan kemudian mereka hidup balik sama. Anak dah ada 2-3 orang. Anak dah ada 2 orang. Dan mereka tetap hidup bersama. Setelah beberapa tempoh, tuan-tuan, tiba-tiba isteri dia lari daripada rumah. Lari daripada rumah, kontak, tak boleh nak kontak. Anak ditinggalkan bersama dengan dia. Dia pun cari, tuan-tuan. Hampir berbulan-bulan cari, tak jumpa. Dia ni mu'alaf, tuan-tuan. Tak jumpa. Dan akhirnya bila dia dah dapat kontak, dia tengok wanita itu hidup bersama dengan lelaki yang dia curang tadi itu. Dan dia ajak balik perempuan itu. Dia kata tak apalah, dia masih boleh maafkan dan sebagainya. Janji datang hidup bersama dengan dia. Perempuan itu tak mau. Dan akhirnya mereka pun bercerai. Bila bercerai, tuan-tuan, kes macam ni, laki ni dia bagi tahu, dia kata dia tak ada sikit pun marah dengan Islam. Dia tak marah. Dia kata ini salah wanita itu dan sebagainya. Dan dia kata sekarang dia dah mula kenal dengan seorang wanita yang bukan Islam. Wanita ini boleh jaga anak-anak dia, dia boleh hidup bersama dengan dia, dia tahu kisah dia dan sebagainya. Tetapi dia kata dia nak keluar balik daripada agama Islam untuk nak kahwin dengan wanita yang bukan Islam itu. Untuk kes macam ni, tuan-tuan, adakah salah lelaki tersebut? Adakah ini salah lelaki tersebut? Dan sepatutnya lelaki itu yang perlu kita hukum pancung, betul? Apakah adil jika hukuman diberikan hanya kepada lelaki itu, tuan-tuan? Saya tak kata semua kes, tetapi ada beberapa kes, ada banyak kes yang kami lihat, tuan-tuan, kadang-kadang mereka ini menjadi mangsa, tuan-tuan. Ada satu lagi kes, tuan-tuan, orang ni kena tipu berkali-kali, tuan-tuan. Dia kenal dengan seorang wanita, mula-mula nak hidup dengan wanita itu, bakal bapak mertua pula bagi tahu, okey, kalau you nak hidup dengan anak saya, you kena masuk Islam dulu. Dia pun okey, dia pun masuk Islam. Lepas masuk Islam, tuan-tuan, dia bagi tahu, okey, kalau you nak kahwin dengan anak saya, you kena bagi duit hantaran. Dia tanya berapa? 10,000. Dia pun kumpul duit bagi 10,000, tuan-tuan. Pada hari perkahwinan, tuan-tuan, bapa mertua dengan orang yang patut dia kahwin itu lari. Tak jumpa. Apa yang dia nak buat, tuan-tuan? Cari, jumpa dia kata, oh, bagi alasan itu, ini apa semua, tak ada problem dan sebagainya. Okey, dia pun kata nak kahwin balik lagi sekali. Okey, minta lagi sekali duit. Dia pun bagi. Kali kedua pula tak jadi kahwin. Sekarang lelaki ni bagi tahu, tuan-tuan, tak apalah, saya tak mau perempuan ini, saya tak mau kahwin dan sebagainya. Tapi dia kata dia dah buat silap dalam hidup dia, sekarang dia nak patah balik. Sekarang orang begini perlu kita pancung. Betul ke, tuan-tuan? Dalam isu-isu begini, salah siapa sebenarnya, tuan-tuan? Salah siapa? Ada orang dia masuk Islam, tuan-tuan.
Bila dia nak masuk Islam, kenal dengan pasangan dia, bila kenal, dia bagi tahu, pasangan dia pula bagi tahu, tak apa, you masuk je Islam. Bila you dah masuk Islam nanti, you ikut you punya agama, saya ikut saya punya agama. Siapa yang bagi tahu tuan-tuan? Orang Islam sendiri bagi tahu. Tak apa, you masuk Islam je, kita just nak kahwin je. Dan kemudian lelaki ni Kristian, pasangan dia pula tuan-tuan, yang tukang bawa sekali, sama-sama pergi ke gereja, walaupun selepas masuk Islam. Akhirnya mereka berpisah. Saya pendekkan cerita, mereka berpisah. Apabila telah berpisah tuan-tuan, sekarang apa yang berlaku? Lelaki itu bagi tahu, saya tak pernah pun, dia kata dia tak pernah pun hidup sebagai seorang Muslim. Dia siap tunjuk gambar dan sebagainya, pasangan dia pun ikut pergi gereja tuan-tuan. Dalam kes begini tuan-tuan, apakah perlu kita pancung mereka-mereka ini? Tuan-tuan, setiap kes ini perlu kita lihat dari root cause dia tuan-tuan. Sebenarnya punca kepada semua permasalahan ini tuan-tuan bermula dari diri kita. Apabila kehidupan kita itu tidak berlandaskan Quran dan Sunnah tuan-tuan, maka wujudlah pelbagai masalah tuan-tuan. Dan bukan semua kes ini tuan-tuan boleh kita salahkan hanya golongan yang murtad saja semata-mata tuan-tuan, ataupun yang kita panggil sebagai murtad. Sebab ada juga di kalangan kes-kes ini tuan-tuan, saya secara personal saya tidak menganggap pun berlakunya murtad, kerana mereka, ramai di kalangan mereka ni tak pernah masuk Islam pun tuan-tuan. Mereka tak faham pun apa itu Islam, tak pernah beramal pun dengan Islam. Apabila mereka tak beramal, tak pernah menjadi seorang Muslim, tak faham pun tentang Islam, bagaimana kita nak menghukum mereka dengan hukuman murtad tuan-tuan? Sebab they never been a Muslim at the first place. At the first place tuan-tuan. Ini di antara senario-senario yang berlaku ni kes murtad. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan orang Islam, kalau kita nak halang berlakunya murtad, apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Di dalam rumah kita sendiri, kita perlu ada sesi perbincangan dengan anak-anak kita. Berapa ramai di kalangan kita ni tuan-tuan, kita akan berbincang tentang pemahaman agama dengan anak-anak kita, dengan isteri kita secara berkeluarga. Kebanyakan daripada kita serahkan hanya untuk sekolah saja mengajar. Dekat sekolah mereka ajar tuan-tuan, mereka pergi ke kelas agama. Tetapi kelas agama ini diberikan secara kolektif. Dia tak menjurus kepada permasalahan setiap individu. Tanya dengan anak-anak kita tuan-tuan, ada tak benda yang dia rasa macam tak pasti, tak assure tentang Islam? Sebab apa perlu kita tanya tuan-tuan? Sebab bila kita tanya, kalau dia rasa macam ada benda tak kena, bila dia bagi tahu dengan kita tuan-tuan, dan kita boleh membetulkan perkara itu. Kita boleh bagi jawapan yang betul. Kalau kita tak tahu jawapan, kita boleh cari jawapan dan bagi jawapan dekat dia tuan-tuan. Kegagalan kita untuk cek dengan anak-anak kita menyebabkan tuan-tuan, bila mereka membesar, ada pelbagai masalah yang berlaku. Sama juga tuan-tuan, bila datang kepada mu'allaf dan sebagainya, saya minta agar kita semua tuan-tuan sama-sama kita ambil peduli terhadap mu'allaf. Mu'allaf ni tuan-tuan, mereka kadang-kadang tak ada siapa pun. Kalau ada anak, contoh, kalau ada anak kita ke, ataupun kalau ada orang yang berkahwin dengan mu'allaf itu tuan-tuan, kalau boleh pergilah kelas mu'allaf itu bersama-sama dengan dia, bagi sokongan kepada dia. Bila dia balik, ini kadang-kadang tuan-tuan ada mu'allaf, dia rajin pergi ke kelas, dia belajar macam-macam benda, bila balik dia pula yang lebih banyak tahu daripada orang yang lain Islam itu sendiri. Dan bila dia argue dekat keluarga tuan-tuan, keluarga akan tutup mulut dia, very simple je. Kau mu'allaf, apa kau tahu? Sedangkan agama ini tuan-tuan, siapa yang belajar, dia yang akan dapat. Dia bukannya bersifat seniority. Dia bukannya siapa paling lama, dia tahu banyak. Tidak tuan-tuan. Siapa belajar, dia tahu. Kalau ada menantu di kalangan orang-orang yang masuk Islam tuan-tuan, santuni mereka. Berbincang dengan mereka. Tanya dengan mereka kalau ada masalah. Katalah kalau terpaksa berpisah sekalipun, tak serasi dan sebagainya, still kekalkan perhubungan tuan-tuan.
still ambil peduli terhadap mereka. Jaga mereka. Tuan-tuan, apabila seseorang itu memeluk agama Islam dan apabila iman dia telah pun kukuh terhadap Islam, tuan-tuan, apabila dia yakin dengan agama Islam itu, walau apa pun berlaku, nescaya dia tidak akan keluar daripada Islam. Kalau tuan-tuan tanya dengan saya, perkara yang paling utama yang menyebabkan berlakunya murtad ini adalah disebabkan akidah itu sendiri. Disebabkan akidah ini bukan hanya di kalangan orang yang memeluk agama Islam, hatta ramai di kalangan orang lain Islam itu sendiri pun gagal memahami akidah Islam dengan sebenarnya. Apabila iman kita kukuh terhadap Islam ini, tuan-tuan, maka kita akan tahu. Apabila kita yakin dengan Quran, kita tahu apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan yakin dia pasti akan ada kebaikan untuk diri kita. Dan kita akan taat. Kalau boleh, tuan-tuan, jangan gunakan medium memaksa orang untuk faham. Bagi mereka ruang untuk mereka berfikir dan bagi mereka ruang untuk mereka faham. Kadang-kala apabila kita mewujudkan satu keadaan yang memaksa, sebagai contoh, tuan-tuan, saya bagi tahu. Bila pergi dekat sekolah, kita nak suruh semua orang tutup aurat, apa dia, tuan-tuan, yang kita buat? Kita paksa bila datang dekat sekolah, wajib semua orang mesti pakai tudung, mesti tutup aurat. Apa yang berlaku di luar pagar sekolah, tuan-tuan? Bila mereka keluar saja daripada luar pagar sekolah, tudung entah ke mana, dia entah ke mana. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita bukannya bagi faham. Apa yang perlu kita bagi faham? Kita perlu bagi mereka faham kenapa Islam mengajar untuk memakai tudung atau menutup aurat. Apabila dia faham kenapa dia perlu buat sesuatu perkara itu, akan menyebabkan dia faham sebab apa dia nak buat. Ada benda ni, tuan-tuan, kita tak perlu nak paksa pun. Contoh, bila mu'alaf. Kami pernah buat kelas di Negeri Sembilan dahulu. Dekat Negeri Sembilan, bila kita buat kelas untuk mu'alaf ni, tuan-tuan, kita buat kelas dalam pelbagai bahasa. Kita ada kelas mu'alaf dalam bahasa Mandarin, kita ada kelas mu'alaf dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita nak dia faham dengan menggunakan bahasa dia. Sebab bukan semua golongan yang memeluk agama Islam ini, mereka golongan bijak pandai dan fasih berbahasa Melayu. Apabila mereka tak fasih bahasa Melayu, boleh jadi mereka salah faham daripada apa yang kita nak sampaikan kepada mereka. Sebab itu kita buat kelas dalam pelbagai bahasa supaya dia boleh faham dengan bahasa dia sendiri dan lebih kukuh. Dan apabila kita buat kelas, tuan-tuan, pada peringkat awal, ada mu'alaf yang bila datang dekat kelas kami, tuan-tuan, dia tak pakai tudung pun. Kita tak paksa dia pun, tuan-tuan. Kita biarkan saja. Tapi bila lama-lama dia duduk dalam suasana yang semua orang pakai tudung, dia sendiri nak pakai tudung, tuan-tuan. Apa yang kita perlu buat dengan masyarakat kita, kita perlu wujudkan kesedaran untuk mereka sendiri yang nak berubah. Bukannya kita memaksa orang untuk perubahan. Dengan kaedah memaksa orang kepada perubahan ni, tuan-tuan, dia bukannya akan membawa ke arah yang lebih baik, sebenarnya dia akan membawa lebih banyak ancaman kepada Islam itu sendiri. Dengan anak-anak kita, tuan-tuan, ya mungkin kita boleh memaksa mereka. Sampai bila kita nak paksa? Tapi kalau kita paksa mereka pun, tuan-tuan, kalau kita tak bagi mereka faham, tetap tidak akan membawa sebarang perubahan. Sebab itu kita perlu berbincang dengan mereka. Kita perlu bagi logical reason kenapa dia begini, kenapa dia begini, kenapa kena bagi mereka faham. Apabila mereka faham sesuatu perkara itu, tuan-tuan, maka mereka pun akan jadi mudah untuk mereka nak mengamalkan dengan Islam itu sendiri. Tuan-tuan, kebanyakan daripada kes-kes murtad ini, dia berlaku disebabkan apa, tuan-tuan? Disebabkan kita orang Islam, kita gagal memainkan peranan kita, tuan-tuan. Jika setiap orang Islam itu memainkan peranan dia, maka insya-Allah, tuan-tuan, kita dapat bendung murtad itu. Hari ini kita bukan hanya tak peduli terhadap keluarga kita, bukan hanya kita tak peduli terhadap masyarakat saja, tuan-tuan, hatta ada di kalangan kita tak peduli tentang pemahaman agama anak-anak kita sendiri, saudara mara kita sendiri, ahli keluarga kita sendiri, tuan-tuan. Sangat penting untuk kita bagi faham. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hari ini bila datang kepada soal agama, bila datang kepada soal orang-orang yang memeluk agama Islam dan sebagainya, kita hanya serahkan kerja itu kepada satu golongan sahaja. Siapa dia, tuan-tuan? Siapa kerja-kerja ini? Kerja-kerja agama ni kerja-kerja siapa, tuan-tuan? Kerja imam-imam,
kerja nazir masjid, kerja orang-orang yang kerja dekat jabatan agama, orang yang kerja di majlis agama, orang yang kerja di One Center Malaysia, orang yang kerja di Jabatan Mufti, seolah-olah hanya mereka saja Islam. Kita semua Islam, tuan-tuan. Kita semua perlu memainkan peranan kita bersama. Apabila semua orang Islam memainkan peranan as a Muslim, maka insya-Allah isu murtad ini boleh kita bendung bersama, tuan-tuan. Dia bukannya tugas satu golongan tertentu, tetapi dia adalah tugas semua manusia. Apabila kita semua hidup berlandaskan Quran dan Sunnah, insya-Allah murtad dapat dibendung ataupun boleh dikurangkan, insya-Allah. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.